Topik kita kali ini adalah kamu kena kenali apa dia bahan buangan. Lepas tu, bahan buangan ni terbiodegradasikan ataupun tidak? Nanti kita tengok. Hargai bumi kita, ada caranya ni. Amalan pengurusan bahan buangan dan juga pengurusan bahan buangan secara terancang. Mesti ada rancangannya, jangan main sebarangan saja. Nama dia macam senang. Bahan buangan. Cuba kamu berikan maksud dia. Apa dia bahan buangan? Maksudnya ialah bahan yang kamu dah tak perlukan. Dan pada masa yang sama, kamu dah tak nak tapi kamu dah tak nak simpan juga. Jadi ke mana bahan buangan itu akan pergi? Lepas ni cikgu akan cerita. Daripada mana bahan buangan ni datang? Daripada pelbagai sumber. Contoh, rumah kita, kediaman lah kan. Kilang, gerai makanan, pasar, kenderaan bermotor, workshop-workshop tu. Itu pun ada juga bahan buangan dia. Dan juga pertanian. Itu adalah contoh-contoh sumber dari mana bahan buangan ni datang. Tengok ni, sekarang ni cikgu nak terangkan mengenai apa dia yang bahan buangan terbiodegradasikan dan juga tidak terbiodegradasikan. Kita tengok ya, terbiodegradasikan ni adalah bahan buangan yang boleh mereput. Bahan buangan ini, macam mana dia reput? Dia direputkan oleh mikroorganisma. Lepas tu, dia jadi nutrien ke dalam tanah. Contoh dia apa? Sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan juga tinja. Maksudnya, bahan yang terbiodegradasi ni dia akan hancur dan dia jadi tanah. Macam mana pula dengan tidak terbiodegradasikan? Ini adalah bertentangan dengan yang cikgu dah terangkan tadi. Kalau tadi mereput, kali ini tidak mereput. Dia adalah bahan buangan yang tak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Contohnya apa? Kaca, logam, plastik dan juga sisa toksik. Jadinya, kesemua bahan ni kan, dia boleh menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir kilat akibat daripada apa? Longkang yang tersumbat. Sebab tu dah minum, dah buat apa semua, jangan main buang aja, main campak aja kat dalam longkang. Nanti kesian, tersumbat dan menyebabkan banjir. Jenis-jenis bahan buangan yang kita ada. Tengok ni, contoh logam. Contoh logam seperti besi buruk, tin aluminium, tin susu. Ini kategori logam. Kalau kategori kaca, contoh dia botol kaca, akuarium, cermin dan juga segala peralatan kaca. Sisa makanan. Ini paling banyak. Sisa-sisa makanan yang dibuang. Contoh kita dah makan ayam, tulangnya tu kita buang. Kita dah makan tak habis, makanan yang tak habis tu kita buang. Itu adalah sisa makanan. Sisa toksik. Bahan buangan seperti cecair kimia, sisa pertanian macam baja, bahan buangan industri. Ni adalah contoh sisa toksik dan berbahaya kalau dilepaskan begitu sahaja ke dalam sungai ataupun laut. Bahan kumuh dan tinja. Ini adalah bahan buangan dari badan manusia dan juga haiwan. Sebab itulah kita ada pusat kumbahan. Kita tak boleh buang bahan kumuh dan tinja. Ni suka-suka hati ya. Kertas. Kita ada surat khabar lama. Ingat Lori, surat khabar lama, buku lama. Itu pun adalah kategori kertas. Semajalah dan juga kotak. Dan kita ada plastik. Plastik ni adalah bahan sintetik. Pembungkus makanan, botol dan juga bekas plastik. Ingat tadi cikgu cakap tentang bahan toksik, bahan buangan toksik. Dan daripada mana bahan buangan toksik ni datang? Daripada biasanya kawasan perindustrian. Pertanian seperti baja yang berlebihan dilepaskan macam tu je dekat dalam air. Dan kalau kamu nak tahu, bahan buangan toksik ni sangat berbahaya tau. Dan kamu juga kena kenali antara simbol-simbol untuk bahan buangan toksik ialah macam yang kamu boleh nampak ni, ada yang mudah terbakar. Biasa kat mana kamu nampak simbol ni? Dekat belakang lori yang bawa minyak kan? Lepas tu ada gambar contoh tengkorak. Ini adalah mengandungi bahan yang beracun. Tak kisahlah kamu tak boleh pegang ataupun kamu tak boleh rasa, termakan, terminum, sangat bahaya kerana boleh menyebabkan jangkitan. Macam yang cikgu cakap tadi, kenapa kita kena hargai bumi kita ni? Kerana
Bahan-bahan yang tidak terbiodegradasi ni macam botol plastik, macam ni kaca. Cikgu cakap apa tadi? Dua ni tak boleh mereput. Jadi kalau tak boleh mereput, macam mana dia nak hancur? Dia takkan hancur. Dan dengan itu, kita kena pandai buat sesuatu. Kerana dua bahan yang tak boleh terbiodegradasi ni, dia takkan hancur. Dia akan ada di atas muka bumi kita ni dalam tempoh masa yang lama. Cuba kamu fikirkan, macam mana tu? Bahan buangan tidak terbiodegradasi akan menyebabkan apa? Menyumbang kepada pencemaran persekitaran. Menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir. Sebab apa? Longkang dah tersumbat. Memberi kesan kepada kesihatan kita. Apa dia kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang? Ia akan mendatangkan masalah seperti pencemaran udara, pencemaran air, sakit dan penyakit, hujan asid. Macam mana tu? Banjir kilat, kemusnahan habitat haiwan dan tumbuhan, kepupusan sesetengah spesies haiwan dan tumbuhan. Mari sini cikgu terangkan macam mana kedua-dua bahan yang tidak terbiodegradasi yang cikgu ada ni boleh menyebabkan pencemaran. Kalau udara, plastik ni kalau kamu bakar, dia akan melepaskan apa dia? Asap kan? Asap tu boleh menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran air ni contoh